Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Faiz Al-Idrus atau PU Faiz mengkritik golongan Wahabi tentang lafaz hadis dan cara pemahamannya yang betul. Ayuh kita tonton video yang dimaksudkan, kemudian saya berikan ulasan dan react. Tengok Wahabi tak faham. Nabi kata mana? Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-rekakan pekerjaan kami ini, barang yang tidak ada daripada agama kami, maka tertolak. Nabi kata gitu. Ma laisa minhu. Minhu, min situ tu apa makna min? Min apa makna? Min li ta'lil, min ibtidaiyah, min bayaniyah. Min apa makna? Min li tab'id. Sebahagian daripada qawaid umum yang ada dalam agama kami, kalau tidak ada maka tertolak. Itu makna. Tapi orang Wahabi ni dia baca hadis betul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tapi dia syarah bukan hak Nabi raya, dia syarah hak dia maksud. Apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi. Fihi mana lagu mana fihi? Fihi ni mana? Buat maulid. Baik, nak cek Al-Baqarah tak ada, An-Nisa tak ada, Ali Imran tak ada juga, Al-Kahfi tak ada, Ar-Rum tak ada, Ar-Rahman tak ada, Al-Qalam tak ada, Amay Tasa'alu tak ada, An-Nabu tak ada lah. Tu fihi tak ada lah. Dalam Quran kata tak ada lah maulid. Bid'ah tolak lah selalu ni. Nabi tak kata fihi. Nabi tak kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi. Nabi tak cakap itu. Nabi tak kata barang siapa yang mereka-reka pekerjaan agama kami ini, barang yang tidak ada di dalam agama kami. Mana di dalam Quran, di dalam hadis. Buka pula Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, habis kalau sunan. Tak ada. Tak ada bilang. Itu kalau Nabi kata fihi. Tapi Nabi tak bodoh supaya Wahabi. Nabi tak kata fihi. Nabi kata minhu. Maka syarahlah minhu, jangan fihi. Lagu tu. Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Barang siapa yang mereka-reka pekerjaan agama kami ini, barang yang tidak ada daripada sebahagian kaedah umum dalam agama kami. Kalau ada, makbulun. Itu mafhum mukhalafah dia. Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa makbulun. Barang yang ada sebahagian daripada kaedah-kaedah umum dalam agama kami, maka diterima. Tu tengok. Itu cara ulama faham hadis, faham Quran. Bukan supaya kita baca terjemah Melayu, faham diri. Tak boleh gitu. Maka tak layak. Okey, ketawa-ketawa PU Faiz ya. PU Faiz, tak apa. Nanti setelah berakhir ulasan ini, kita tengok siapa yang sebenarnya ketawa. Seperti biasa, sebelum memulakan ulasan atau react ini, beberapa catatan kepada para penonton. Pertama, dialu-alukan meninggalkan komen, tetapi minta menjaga adab apabila menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai sarana menambah ilmu dan kematangan, bukan pula selainnya. Kedua, akan ada yang bertanya, kenapa saya tidak hubungi Ustaz Faiz secara peribadi dan bincang bersamanya secara tertutup? Kenapa terus dibuat video secara terbuka di media sosial? Maka saya jawab, jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana tertutup, seperti sedang sembang-sembang antara kami berdua, maka saya akan bincang dalam suasana tertutup juga. Jika perkara ini Ustaz sampaikan dalam suasana semeja dengan 3 sahabat yang lain, saya akan bincang dalam suasana kehadiran 3 sahabat tersebut. Namun memandangkan perkara ini Ustaz sampaikan secara terbuka dan telah tersebar luas di media sosial, maka saya juga bincang secara terbuka di media sosial.
Ketiga, akan ada yang memberi komen, kata Hafiz ni tak ada kerja lain lah, asyik cari kesalahan orang lain sahaja. Saya jawab, saya tak cari kesalahan, tetapi orang lain yang forwardkan video terbabit kepada saya, baik video ini mahupun video-video react yang lain. Dan kesalahan itu pula begitu menonjol dalam video yang di-forwardkan itu, sehingga saya tak perlu pun mencari-carinya. Keempat, akan ada juga yang memberi komen, hanya Wahabi yang akan triggered untuk komen isu yang ada kaitan dengan Wahabi. Maka saya jawab, di sebalik tuduhan Wahabi tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bimbang apabila seseorang itu menolak apa yang dituduh sebagai Wahabi, mereka tanpa sedar menolak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka sebab itulah saya bangkit memberi ulasan supaya masyarakat tahu bahawa apa yang lazim disebut-sebut sebagai Wahabi, ditakut-takutkan sebagai Wahabi, di belakangnya terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin juga kalam para ulama. Baik, kita mulakan dengan ulasan pertama. Sementara tu saya kecilkan diri saya supaya para penonton sekalian dapat lihat skrin laptop saya di mana saya paparkan kitab-kitab daripada perisian Maktabah Syamilah. Baik, lafaz hadis yang dibacakan oleh Ustaz, ia adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1718. Atau penomboran lain, hadis nombor 3242. Baik, kita sekarang ni sedang melihat kitab Sahih Muslim ya, oleh Imam Muslim yang wafat tahun 261 Hijrah. Nama penuh beliau Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi yang wafat tahun 261 Hijrah. Hadis nombor 1718, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kita baca dari sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi yang diberi perhatian ataupun fokus oleh ustaz ialah tentang perkataan minhu. Okey, perkataan minhu. Hadis ini bermaksud sesiapa yang mencipta dalam urusan kami ini apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Okey, saya select, saya highlight di sini perkataan minhu yang menjadi fokus ataupun perhatian oleh Ustaz Faiz ya. Okey, yang dikritik oleh Ustaz ialah lafaz sebenar menyebut minhu, sementara Wahabi membaca hadis ini sebagai fihi. Okey, ayuh kita semak hadis yang sama namun dengan lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 2499, atau penomboran lain hadis nombor 2697. Baik, sekarang ini kitab Sahih Al-Bukhari. Okey, Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail sekian Al-Bukhari yang wafat tahun 256 Hijrah, hadis nombor 2697. Sama juga an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laisa fihi fahuwa raddun. Nampak ke yang saya select di sini? Fihi fahuwa raddun. Fihi ni yang dikritik oleh ustaz bahawa tak ada lafaz hadis sedemikian, hanya Wahabi yang membaca sedemikian. Tapi boleh nampak sejelas-jelasnya ya di sini, fihi daripada Sahih Bukhari hadis nombor 2697. Okey,
Ustaz Faiz, PU Faiz, nak letak mana hadis ni? Bukan daripada mana-mana kitab hadis yang mungkin susah dicari. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jamul Kabir oleh Imam At-Tabarani ke, Musnad Al-Bazar ke, Sunan Ad-Darimi ke, tapi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu sendiri ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah antara bukti jelas apabila saya katakan apa yang dituduh sebagai Wahabi, apa yang dimomokkan sebagai Wahabi, apa yang cuba ditakut-takutkan kepada orang ramai sebagai Wahabi, di belakangnya, di sebaliknya terdapat ayat Quran dan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama dengar potongan video yang saya mainkan tadi, bahawa Ustaz mengatakan lafaz yang benar ialah sebagaimana dalam Sahih Muslim ini yang menggunakan minhu, dan beliau menafikan, membodohkan orang yang mengatakan lafaz fihi, padahal jelas-jelas ada di sini fihi. Okey, baik, itu ulasan pertama tentang lafaz hadis. Ulasan kedua, Ustaz menyebut maksud minhu dalam Sahih Muslim. Saya tunjukkan semula. Okey, lafaz minhu dalam Sahih Muslim bermaksud sebahagian daripada qawaid umum yang ada dalam agama kami. Dari mana datang maksud tersebut? Tidak ada pun dalam lafaz hadis, melainkan tambahan kamu sendiri, wahai Ustaz, di atas kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sisi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, lafaz hadis yang berbeza saling menafsirkan antara satu sama lain. Asalkan semua hadis itu adalah sahih, maka lafaz minhu dalam Sahih Muslim ini difahami bersama lafaz fihi. Okay, saya tunjukkan semula lafaz fihi dalam Sahih Al-Bukhari, sehingga memang sesuatu akidah atau ibadah yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebut sebagai bid'ah yang dolalah. Jadi betul lah seperti apa yang dimomok-momokkan oleh Ustaz dalam video tadi. Apa yang dimomokkan itu, yang ini menyemak dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, adalah sesuatu yang benar berdasarkan gabungan kedua-dua lafaz Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ulasan ketiga, Ustaz juga menyebut bahawa yang dia syarah, yang ini yang disyarah oleh mereka yang dituduh sebagai Wahabi, bukan yang Nabi sebut, tetapi sebagaimana yang difahami oleh mereka sendiri. Yang ini yang difahami sendiri-sendiri oleh Wahabi. Jadi maksud hadis yang dijelaskan oleh Ustaz sebagai sebahagian daripada qawaid umum yang ada dalam agama kami. Sekali lagi saya tanya, itu mana? Mari, kan? Siapa pula yang mensyarahkan sedemikian? Baik, alang-alang sebut tentang syarah. Ayuh kita rujuk syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey? Ayuh kita baca bagaimana beliau, yang ini Imam An-Nawawi, mensyarahkan hadis ini. Ingat ya, Imam An-Nawawi ya, bukan Imam Ibn Taymiyah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bukan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, tetapi Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sekali lagi saya kecilkan diri saya supaya semua boleh nampak dan sama-sama kita baca dan terjemah. Baik, sekarang ini di skrin ialah syarah Sahih Muslim. Okey, syarah An-Nawawi ala Muslim ya. Alright, ataupun nama penuhnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, okey, oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharif An-Nawawi, yang wafat tahun 676 Hijrah. Syarah hadis nombor 1718. Sama kan tadi Sahih Muslim 1718. Saya baca serangkap demi serangkap dan terjemah serangkap demi serangkap. Para penonton yang arif dalam bahasa Arab boleh semak bacaan dan terjemahan saya, boleh betulkan saya.
Para penonton yang sedang belajar bahasa Arab, ayo sama-sama kita belajar. Saya baca serangkap demi serangkap, terjemah serangkap demi serangkap. Baik, kita mulakan. Ini edisi Maktabah Syamilah. Kalau nak rujuk, jilid 12, muka surat 16. Jilid 12, muka surat 18. Kita mulakan di sini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fir riwayati saniyati, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Okay, bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami ini, yang ini agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Dan dalam riwayat kedua, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Berkata Imam An-Nawawi, kita di sini, qala ahlul arabiyyah ar-raddu huna bima'nal mardudi wa ma'nahu fahuwa batilun ghairu mu'tadin bihi. Bermaksud, berkata para pakar bahasa Arab, perkataan rad dalam hadis ini memiliki makna tertolak, iaitu ia adalah batil tanpa sebarang keraguan terhadapnya. Kita sambung lagi. Kita di sini sekarang. Wa hadzal hadisu qa'idatun 'azimatun min qawaidil islami wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan asas yang agung daripada asas-asas Islam. Ia merupakan salah satu daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padat tetapi memiliki makna yang luas. Kita sambung, kita sekarang di sini. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bidai wal mukhtara'ati. Okay, yang ini ni sangat jelas, sangat power ya. Bermaksud sesungguhnya ia amat jelas dalam menolak setiap bid'ah dan orang-orang yang suka mencipta bid'ah. Kita sekarang di sini, saya memang baca serangkap demi serangkap supaya macam saya kata tadi, yang arif bahasa Arab boleh semak bacaan dan terjemahan saya. Yang sedang belajar bahasa Arab, sama-sama kita baca dan terjemah ya. Wa fi riwayati saniyati ziyadatun wahya annahu qad yu'anidu ba'dul fa'ilina fi bid'atin sabaqa ilaiha fa iza ihtujja alaihi bir riwayatil ula yaqulu ana ma ahdastu syai'an. Okey, sampai sini sekarang. Okey, bermaksud dalam riwayat yang kedua terdapat tambahan atau pengajaran, iaitu terkadang dipertikaikan ke atas sebahagian orang yang beramal dengan bid'ah yang sudah tercipta sebelumnya, sehingga apabila diperhujahkan ke atasnya berdasarkan riwayat yang pertama, dia berkata, saya tidak mencipta apa-apa bid'ah. Maka kita sambung, kita di sini, fahyuh tajju alaihi bisaniyatil latifi hatta tasrihu biraddi kullil muhdasati sawa'un ahdasahal fa'ilu aw subiqa bi ihdasiha. Okay, kita baca terjemahannya. Maksudnya ialah, maka diperhujahkan ke atasnya riwayat yang kedua, di mana ia secara jelas menolak setiap jenis bid'ah, sama ada pengamal bid'ah tersebut mencipta bid'ah itu atau sekadar mengamalkan bid'ah yang sudah sedia tercipta. Okey, kita sekarang di sini. Wa fi hazal hadisi dalilun liman yaqulu minal usuliyina innan nahya yaqtadil fasada wa man qala la taqdi. Okey, wa man qala la yaqtadil fasada yaqulu haza khabaru wahidin wa la yakfi fi isbati hazihil qa'idatil
Okey, al-qaidatil muhimmati wa hadza jawabun fasidun. Okey, bermaksud dan dalam hadis ini terdapat dalil bagi para ahli usul larangan mengandungi kerosakan yang perlu dielakkan, dan sesiapa yang berkata larangan tidak mengandungi kerosakan, mereka berkata ia hadis ahad yang tidak cukup untuk menetapkan kaedah ini. Akan tetapi jawapan ini adalah fasad, yang ini kerosakan atau kesalahan yang besar. Maksudnya di sini apa yang Imam An-Nawawi cuba terangkan, bahawa dalam setiap larangan baik Al-Quran ataupun hadis memang terdapat kerosakan yang cuba dielakkan. Namun ada sebahagian orang berkata ini hadis ahad, tak boleh pakai. Okey, tak boleh diguna pakai untuk kaedah ini. Maka Imam An-Nawawi menolak alasan ataupun hujah tersebut sebagai sesuatu yang fasad, sesuatu yang rosak ataupun salah, ya. Okey, dan kita sambung sekarang ni di rangkap yang terakhir. Di yang rangkap yang terakhir, wahazal hadisu mimma yanbaghi hifzuhu wasti'maluhu fi ibtalil munkarati wasya'adatil istidlali bihi. Bermaksud, dan hadis ini antara yang patut dihafal dan digunakan untuk membatal perbuatan-perbuatan mungkar, iaitu bid'ah, dan disebarluaskan sebagai dalil bagi membatalkan perbuatan bid'ah. Demikian kalam Imam An-Nawawi. Okey, beliau sendiri yang menyuruh kita menghafalkannya bagi sebagai membatalkan. Beliau sendiri sebut bid'ah ni sebagai perkara mungkar, ya, dan disebarluaskan. Sebab tu saya dan para pejuang sunnah bersama saya, kami kerap menggunakan hadis ini. Kenapa? Sebab ia sebagaimana yang disyorkan sendiri oleh Imam An-Nawawi, sebagaimana yang kita baca, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak baca sendiri, Maktabah Syamilah ataupun edisi Maktabah Syamilah jilid 12 muka surat 16. Kalau rujuk dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah pun ada saya kemukakan kata-kata Imam An-Nawawi ini, ya. Jadi demikianlah syarahannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Para penonton yang dirahmati Allah, saya nak tanya satu soalan. Pernah tak mana-mana ustaz aswaja, ustaz para pencinta bid'ah membaca syarahan Imam An-Nawawi ini secara penuh? Ada tak tunjuk kitab, buka kitab dan ajak sama-sama baca dan terjemah? Saya akui saya baca mungkin tak lancar, mungkin sangkut, mungkin ulang balik, tapi saya memberanikan diri baca dan saya tunjuk. Tak ada saya nak sembunyi-sembunyi, saya tunjuk, saya ajak, ayo sama-sama kita baca, ayo sama-sama kita terjemah sama-sama, kan? Tak ada kita nak sembunyi-sembunyi, ya. Jadi ada tak? Kalau tak ada, kenapa tak ada? Sebabnya syarahan Imam An-Nawawi ini sangat-sangat tidak selari dengan manhaj mereka sebagai ahlul bid'ah wal jamaah. Baik, sehingga sini sahaja ulasan saya. Dalam video tersebut, Ustaz Faiz, PU Faiz ada juga sebut mafhum mukhalafah, iaitu saya nak explain panjang pula nanti video ini tentang mafhum mukhalafah terhadap hadis ini boleh diguna pakai ataupun tidak berdasarkan kaedah usul fiqh. Ada saya jelaskan dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Silakan merujuk ke sana, ya. Baik, sehingga sini saja ulasan saya. Sekali lagi saya ulangi, berhati-hati dengan tuduhan Wahabi, gelaran Wahabi, tuhmahan Wahabi, kerana di belakangnya terdapat ayat Quran, hadis Rasulullah, bahkan mungkin juga kalam para ulama seperti yang kita baca di sini, kalam Imam An-Nawawi yang cuba disembunyikan. Dan sekali lagi, ya, sebagaimana yang saya sebut tadi, selepas ulasan saya ni, selepas ulasan react saya ni, agak-agaknya Ustaz Faiz, PU Faiz masih ketawa-ketawa lagi ke? Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.